Kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas dan topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kami sediakan. Topik yang kita pilih ini berkaitan dengan rungutan ataupun suara daripada pekerja Malaysia. Kos sara hidup naik, gaji masih sama. Sampai bila? Baiklah, ada 3 tetamu sebenarnya yang akan bercakap ataupun berkongsi pandangan berkaitan dengan topik ini. 2 berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Dan tetamu yang berada di studio bersiap sedia bersama dengan saya. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Syamsuddin Bardan, iaitu pengarah eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia ataupun MEF. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih banyak-banyak, Tok. Sama. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang sudah biasa sebenarnya bersama dengan kita di ruang bicara ini. Selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Profesor Kehormat UNIMAS. Terima kasih. Sehat ya? Ya, sangat sehat. Alhamdulillah. Baiklah, seorang lagi tetamu insya-Allah yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Ahmad Yazid Osman yang merupakan fellow kanan di Majlis Tindakan Ekonomi Melayu ataupun MTEM. Jadi apa khabar Encik Ahmad Yazid? Alhamdulillah, terima kasih saya jemput sekali lagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi. Saya je tak payah pakai mask hari ni. Itulah untung kalau ada di studio kena pakai mask. Itu peraturan yang telah pun ditetapkan. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah anda juga kami jemput untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kerana isu ini juga merupakan isu yang dibincangkan dengan begitu meluas sekali. Jadi jangan lupa 2 talian kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Jadi ini merupakan ruang bicara bahas. Jadi kita ingin ataupun memberi kebebasan sebenarnya kepada kedua-dua datuk yang berada di studio dan juga kepada Encik Ahmad Yazid untuk berkongsi pandangan. Kalau tak bersetuju, katalah tidak bersetuju dan berilah pandangan anda, kerana tidak ada halangan sebenarnya untuk menyetujui apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli panel kita yang berada untuk bercakap tentang isu ini. Baik, kita mulakan dulu dengan pandangan. Saya ingat kita dapatkan dulu pandangan Datuk Dr. Madeline tentang isu ini. Apakah Datuk Dr. Madeline merasakan bahawa kenaikan cadangan untuk menaikkan kadar gaji minimum pada 1,500 sebulan itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan ketika ini, memandangkan kepada kos sara hidup yang juga dikatakan begitu meningkat ketika ini? Pandangan peribadi Datuk sendiri. Okey, terima kasih Datuk Sarkawi kerana menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan saya peribadi saya berkaitan dengan hubungan antara kos hidup dan juga upah ni. Jadi saya ahli ekonomi memang macam tu kita ada 2 pandangan. Di satu sudut memang kita merasakan ini adalah sesuatu yang wajar sebab tadi dikaitkan kos hidup dia kata melonjak-lonjak tetapi gajinya dikatakan begitu. Okey. So ini memang bunyinya memang kalau kita nak dengar tu memang bunyinya sewajarnya gaji itu perlu dinaikkan supaya setimpal dengan kenaikan harga barangan. Tetapi kita perlu ingat itu pandangan di satu pihak yang mengatakan bahawa memang sewajarnya majikan perlu menaikkan kadar upah minimum. Yang perlu kita lihat juga selain daripada faktor positif ini, kita perlu juga melihat keadaan ekonomi sekarang. Dalam majikan, dalam bisnes yang sekarang sedang bergelut, memang ramai yang tercungap-cungap, mungkin nanti Datuk akan cerita, ada yang tercungap, ada yang tersungkur, ada yang tutup tika, gulung tika, bangkit balik. Jadi adakah ini waktu yang terbaik untuk memperkenalkan apa katanya tadi upah minimum. Jadi itu nombor 1. Kedua, peningkatan dalam upah minimum ini perlu juga kita tengok adakah dia betul-betul mensasarkan kepada golongan yang dikatakan golongan sasaran, iaitu mereka yang berpendapatan rendah. Bagaimana dengan mereka yang tidak di sektor tidak formal? Dan isu sebenarnya ialah isu yang perlu kita tangani juga dan perlu kita perhalusi ialah sebenarnya kos barangan yang naik. So adakah isunya ini perlu diselesaikan dengan menaikkan kos buruh? Ataupun yang perlu diuruskan ialah harga barangan. So itu yang saya rasa saya nak mulakan dengan itu dulu. Saya rasa rakan saya kedua-dua ini memang ada pandangan yang sama. So jadi sebab dia ada kaitan tadi. Sebab upah yang naik
itu dikatakan disebabkan harga barangan naik. Tapi persoalannya, adakah dengan menaikkan upah ini maka harga barangan nanti boleh kita sama ada boleh turun ataupun stabil, sedangkan gaji juga tidak berubah. Itu yang perlu kita. Saya mulakan yang itu dulu. Menarik. Baik, saya teringat lagi statement yang dibuat oleh Dato' Samsudin sendirilah apabila isu ini dibangkitkan, dan jelas bahawa MAF tidak setuju sebenarnya bahawa gaji minimum ini dinaikkan kepada 1,500 atas alasan-alasan sendiri. Apa alasan MAF sebenarnya tu? Kenapa MAF tidak setuju dengan cadangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sarkawi. Sebenarnya kalau kita lihat tentang apa yang berlaku kepada majikan kebanyakannya pada tahun 2020 pada 2021 kita lihat bahawa kedua-dua tahun tu memang amat cabar banyak syarikat macam Prof Doktor kata tadi memang ada yang tersungkur, ada yang gulung tikar, ada yang tercungap-cungap dan sebagainya, dan memang ini adalah hakikatnya. Pada masa berkenaan, kebanyakan majikan sebenarnya bergantung kepada subsidi upah untuk kita terus bertahan. Dan kalau katakan tidak ada subsidi upah, sudah tentu banyak lagi syarikat yang akan menghadapi masalah dan mungkin akan melibatkan banyak lagi permintaan kerja. Dan kalau kita lihat subsidi upah itu, kerajaan telah membelanjakan kira-kira 18 bilion ringgit untuk menyokong majikan terus beroperasi untuk berdaya tahan, dan lebih daripada 535,000 syarikat telah bergantung kepada subsidi upah ini untuk terus bertahan. Jadi kalau kita katakan pada ketika ini mahu meningkatkan gaji kerana katakan kos sara hidup tinggi dan sebagainya, adakah nanti pada akhirnya majikan akan menyerap kos berkenaan ataupun majikan akan kata okey, saya akan pass on the cost kepada consumer. Jadi apa akan berlaku kalau sebenarnya majikan kata saya tak tahan untuk menanggung kos, saya akan terpaksa salurkan kepada para pengguna. Jadi inflasi akan lebih tinggi lagi dan kos barang akan naik lagi, dan sampai bila pun kalau keadaan ini berlaku, kita tambah gaji macam mana pun tidak akan cukup. Jadi itulah kekhawatiran kita, kerana pada masa ini memang kita rasakan bahawa masanya tak sesuai untuk kita meningkatkan gaji minima terutamanya. Kerana kalau kita faham mengenai konsep gaji minima ni adalah gaji yang paling rendah sekali. Dan berapa ramaikah sebenarnya rakyat kita sendiri, rakyat tempatan yang dapat menikmati faedah daripada peningkatan gaji minima ni? Ada kajian dilakukan dalam tahun 2018 di mana kita katakan pada masa itu kita tingkatkan gaji minima kepada 1,000. Dan berapa ramai sebenarnya pekerja yang menikmati faedah daripada peningkatan gaji berkenaan? Datanya mengatakan bahawa ada 1.8 juta pekerja yang menikmati faedah peningkatan berkenaan pada tahun 2018. Dan kalau kita lihat pada tahun itu, kebanyakannya daripada sebenarnya ada lebih kurang 2 juta pekerja asing. Jadi kalau kita tingkatkan gaji minima, ia tidak akan sebenarnya memberi faedah kepada pekerja kita, akan memberi faedah kepada pekerja asing, tetapi rakyat tempatan akan dibebankan dengan kos sara hidup yang lebih tinggi. Sebelum itu, Datuk, saya juga ada pandangan Datuk lah. Sebelum ini pun gaji minima pekerja-pekerja dinaikkan kepada 1,200. Betul. Apakah itu sudah pun dilaksanakan ataupun masih lagi sebenarnya menghadapi masalah? Sebenarnya telah dilaksanakan, tetapi ada isu-isu yang ditimbulkan berkaitan dengan macam mana kita akan katakan bahawa sesuatu tempat itu adalah di dalam kawasan majlis perbandaran. Sebagai contohlah, saya datang dari Muar. Di Muar tu ada majlis perbandaran Muar, tetapi kampung saya jauh daripada majlis perbandaran dan tidak ada sebarang kutipan sampah dibuat, tak ada assessment fee, tak ada semua. Jadi adakah majikan-majikan di kampung saya itu terpaksa membayar 1,200 ataupun 1,100? Jadi
perkara ini memang tak selesai lagi pada masa ini. Okay. Baik, cuba kita dapatkan pandangan daripada MTEM sendiri. Jadi barangkali Ahmad Yazid Osman, pandangan tuan juga dalam persoalan ini. Di mana pendirian MTEM sebenarnya dalam isu ini, tuan? Sebagai semestinya maklum, MTEM telah pun mengeluarkan beberapa kenyataan bukan tahun baru-baru ini tapi setiap tahun mengatakan ada keperluan untuk menaikkan gaji kepada tahap yang lebih tinggi. Sebab realiti dia, hakikatnya gaji ni memberi kesan kepada 8 juta isi rumah. Dia lebih ramai daripada mereka majikan. Ia perlu satu national agenda. Jadi ia tidak boleh dilihat sebagai satu masalah bagaimana peniaga untuk bertahan, sebab ia ada memberi kesan. Kalau ikut pandangan kami, kenapa kita sokong dan kerana bila kita menaikkan gaji itu, kita menjangkakan perbelanjaan akan meningkat dan ia juga akan membantu pemulihan ekonomi. Kalau kita tidak ingin naikkan gaji sekarang, perbelanjaan akan agak malap dan rendah dan ia juga tidak akan bantu pergerakan ekonomi. Ya, kami sedar memang akan ada beberapa majikan yang akan terkesan, tapi kita jangka ia hanya akan memberi masalah kepada beberapa golongan mikro, peniaga-peniaga mikro dan kecil, tetapi yang kita risaukan kebanyakan pekerja adalah digajikan oleh majikan-majikan yang besar dan mereka mampu dan mereka boleh bantu untuk merancangkan ekonomi kalau kita memastikan kebanyakan pekerja dapat menikmati gaji yang lebih besar. Dan ia tidak cukup, tapi ia satu langkah ke depan dan yang ia boleh memastikan perancangan semua pihak, mahu pekerja atau majikan, bergerak ke arah bagaimana untuk menggerakkan ekonomi kepada tahap yang sebenarnya dan memberikan laba yang sesuai pada golongan pekerja. Okey, pandangan Datuk Dr. Madeline sebagai seorang pakar ekonomi, apakah setuju dengan apa yang disebut oleh Encik Ahmad Yazid Osman tadi, bahawa statement yang disebut itu ialah kalau gaji dinaikkan, perbelanjaan pekerja juga mungkin secara amnya juga akan meningkat dan ini sekaligus akan memberikan satu lonjakan baik kepada ekonomi. Betul ya. Sebab kalau kita lihat perbincangan pada hari ini, kita mendengar daripada perekat majikan bagaimana dia kata argumen dia ialah ini bukan waktu yang terbaik untuk untuk memperkenalkan gaji minimum yang lebih tinggi. Memang itu pro yang mengatakan dan tadi kita mendengar juga mengatakan yang bahawa sebenarnya inilah waktu yang terbaik juga. Jadi dari segi ekonomi kalau kita lihat di satu pihak memang ada kebenaran bahawa bila you beri apa kata orang wang diletakkan dalam tangan seseorang individu atau pengguna itu memang dikatakan dia akan menjana ekonomi sebab dia menggunakan pendapatan itu untuk dibelanjakan. Tetapi macam saya sebutkan tadi, sasaran dia kena betul. Sebab ramai di sektor tidak formal, kita ramai di kalangan kita yang berpendapatan rendah berada dalam sektor tidak formal. Jadi mungkin dengan peningkatan kenaikan harga minimum ini, dia meninggalkan kesan harga. This is what we call price effect. Kesan harga barangan akan naik. Harga naik, sedangkan yang di sektor tidak formal, bayanglah orang Sabah Sarawak ni, yang duduk di luar bandar tu, dia tidak menerima kesan daripada kenaikan tu, tetapi dia terkesan oleh kenaikan harga. Itu satu pandangan ya, price effect. Kedua, dia panggil substitution effect ataupun kesan penggantian. Bila tadi ada Datuk sebutkan tentang bagaimana diserapkan ya, selalunya majikan ataupun pengusaha ni dia akan transferkan benda tu kepada pengguna. Kenaikan harga barangan itu akan diserapkan. Jadi you bayangkan yang ini tidak menikmati kenaikan gaji minimum. Dia tak bekerja kan? Ada yang tak bekerja, ada. Tetapi secara umum, secara makronya harga barangan naik. Dan bagi saya isu dia bukan hanya perlu mengurus kenaikan minimum, sebab yang terkesan ialah sebenarnya rakyat keseluruhan, isu ayam, isu telur, isu supply chain, itu yang patut kita bincang. Dan satu lagi yang menjadi kesan kita ialah bila apa yang akan menyebabkan ini, majikan ada di setengah majikan ini, dia kata inilah waktu terbaik untuk saya menggantikan pekerja dengan mesin.
dengan teknologi baru. Daripada saya terpaksa menanggung beban buruh ni, kenaikan kita kata tak banyak pun 300. Tapi tidak, kalau kita bayangkan untuk seorang pekerja, dan Datuk ada sebutkan juga tadi, kebanyakan mereka tu survive atas dasar subsidi kerajaan. Dan kita tahu subsidi upah ini akan berakhir tak lama lagi. So jadi bagi saya lebih khawatir tentang masa. Masa maksudnya sebab kita perlukan bisnes ni dari segi mikronya, medium scale-nya, daripada di skala besar ni untuk pulih sepulih-pulihnya dulu. Dan pastikan ya, sebab kos sekarang, now kita tambahkan lagi kos buruh. Kos modal jangan ceritalah. Belum lagi cerita supply chain-nya yang tersekat-sekat. So bagi saya kita benarkan dulu perniagaan ini breathe atau bernafas. I don't think dia orang ni kata totally untuk 10 tahun lagi kita nak naik gaji minimum. Bagi saya waktunya mungkin buat masa ni belum sesuai sangat. Okey, itu kalau dulu. waktu sekarang ini tidak sesuai, daripada pandangan Datuk Syamsuddin sendiri, bila agaknya masa yang dianggap sesuai untuk kita meletakkan gaji minimum ini kepada 1,500? Kalau kita lihat tentang perniagaan pada masa ini, banyak syarikat masih cuba untuk recover ataupun memulihkan keadaan mereka, dan ini tidak memungkinkan mereka untuk menambah sebarang kos sebenarnya. Kalau ada penambahan kos, mereka akan kata mereka tak sanggup, mereka tak tahan dan sebagainya. Dan pada MEF sendiri, MEF merasakan bahawa syarikat-syarikat hari ini mestilah diberi peluang untuk meningkatkan perniagaan mereka, memulihkan perniagaan mereka kepada keadaan sebelum pandemik. Bermakna ini bukan satu jangka waktu yang akan singkat, dan kita merasakan bahawa pemulihan ini akan memerlukan kira-kira 2 tahun daripada masa sekarang ini. Dan jika kita tidak dibenarkan untuk berbuat demikian tetapi ditambah kos, mungkin apa yang macam Datuk Madeline kata tadi, keadaannya akan lebih teruk lagi, kerana yang kita sasarkan untuk mendapat gaji minima itulah mereka yang di bawah sekali, di peringkat rendah. Dan kita tahu bahawa pada masa ini mereka-mereka yang di peringkat rendah ni kebanyakannya 99% adalah pekerja asing. Jadi pekerja asing ni bila mereka dapat gaji tambahan, adakah mereka akan merancakkan ekonomi kita? Tak mungkin. Kerana apa-apa pun yang mereka perlukan, mereka telah pun belanjakan dengan gaji yang sedia ada, bukan dengan tambahan. Jadi kita telah membuat perkiraan sebenarnya untuk setiap RM100 kenaikan gaji minima yang pekerja asing dapat tu, mereka akan hantar keseluruhannya kepada negara asal, kerana mereka tak perlu pun nak beli apa-apa lagi tambahan di sini. Dan dengan adanya peningkatan yang telah dicadangkan itu, setiap RM100 kenaikan itu akan melibatkan kira-kira RM4 bilion tambahan remittance kepada negara asal. Sekarang ni kita tahu bahawa mereka menghantar kira-kira RM34 bilion setiap tahun ke negara asal. Itu secara formal, melalui bank dan sebagainya. Tetapi kalau kita kata ada pasaran gelap untuk menghantar wang sebagainya, jumlah keseluruhan itu akan lebih pada RM70 bilion. Jadi masalahnya sekarang ni macam Datuk Doktor kata tadi, kita katakan naikkan gaji minima tetapi sasaran itu salah. Sasaran itu adalah kepada orang yang tidak akan merancakkan ekonomi kita. Ini berlainan kalau kita kata kita naikkan gaji, bukan gaji minima. Tapi yang kita katakan di sini adalah gaji minima. Itu ada bezanya sedikit. Tetapi untuk kenaikan gaji pun saya rasa kebanyakan syarikat di Malaysia pada masa ini tengah semput lah. Tengah nak survive dan sebagainya. Saya tahu banyak syarikat tidak memberi kenaikan gaji, tidak memberi bonus, malah ada yang memotong gaji pun, kerana apa yang penting pada masa ini adalah survival. Jadi kalau mereka tak boleh survive, pekerja pun akan hilang kerja. Itu akan kita sebenarnya cuba elakkan. Okey, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline dan juga Datuk Syamsuddin Bardan sebentar tadi. Saya percaya mungkin Encik Ahmad Yazid Osman dari MTEM juga ingin memberi reaksi ataupun respon kepada apa yang dia sebut. Pandangan MTEM pula macam mana? Okey, saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Datuk daripada MEF, kerana ia mengatakan kebanyakannya akan pergi kepada foreign worker, pekerja asing.
ia sebenarnya satu pengakuan bahawa kita banyak bergantung pada pekerja asing. Oleh itu kita kena kurangkanlah pekerja asing. Sampai bila kita nak jadikan pekerja asing punca, semua orang rakyat Malaysia gaji kena rendah. So ini yang sesuatu kenapa kita perlu intervensi kerajaan untuk memastikan gaji minima ni menaik dengan kadar yang perlahan, bukan serta-merta. Jadi semua dapat memahami bahawa keperluan untuk menaikkan gaji itu perlu dan tetap akan berlaku, dan ia akan menggalakkan semua PKS syarikat besar untuk mula bergerak ke arah industri yang memerlukan lebih banyak teknologi. Selagi kita menjadikan isu pekerja asing sebagai asbab untuk kita rendahkan gaji rakyat Malaysia, saya rasa kita sebenarnya menggagalkan anak bangsa kita untuk mencari jalan untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Kalau saya boleh kongsi beberapa research yang MTM telah lakukan, kalau kita dapati kat US satu kajian, minimum wage bila ditingkat sebanyak 10%, kebanyakan barang, harga barang hanya meningkat lebih kurang 0.1 ke 1%. Tidak ada kajian ataupun bukti menunjukkan bila kita naikkan gaji minima, harga barang naik dengan begitu mendadak. Itu adalah satu fallacy yang tidak dapat dibuktikan oleh mana-mana kajian. Dan kita faham kalau peniaga-peniaga perlu untuk pasti pass harga tu, pass cost tu kepada pelanggan, pandangan saya tak ada masalah sebab minimum wage tu melibatkan semua pihak. Jadi semua orang akan ada gaji yang banyak dan lebih baik. Jadi kalau perbelanjaan kita RM2,000, naik 1%, baru RM20. Tapi gaji naik RM100. Jadi so itu adalah satu hujah untuk menakut-nakutkan mereka bahawa benda ni lebih baik, lebih buruk daripada baik. Dan saya rasa itu nombor satu. Yang lagi satu angle yang kenapa ramai tak nampak, kebanyakan pengeksport bergantung kepada pasaran luar. So kita merasakan sampai bila kita nak memastikan menjaga kepentingan mereka yang mendapat laba yang besar, untung yang besar, kontrak yang lumayan, at the expense of our people. Okay. So kita kena pastikan bahawa ini adalah satu yang kita tidak boleh tunggu, dan kita bukan boleh mementingkan kepentingan pekerja, kepentingan rakyat melebihi daripada kepentingan industri. Namun demikian, saya akui sebagaimana Datuk Madin katakan, timing tu mungkin masalah, PKS pun ada isu, informal sector pun mungkin akan terkesan. Jadi saya setuju kalau ada beberapa special program insentif, seperti mana Datuk kata tadi, subsidi upah untuk PKS mikro dan kecil. Jadi kalau kita punya kajian yang pernah dilakukan, kalau syarikat besar meningkatkan kos produksi mereka, kita rasa dia lebih kurang 0.5%, cuma untuk perniagaan mikro dan kecil 5 ke 6%. Jadi saya setuju bahawa mungkin perlu ada beberapa program untuk mengurangkan kesan negatif atau tekanan kepada golongan PKS mikro dan kecil supaya mereka boleh bertahan. Tapi pasti hanya untuk waktu yang tertentu, dan dalam jangka panjang ia akan correct itself, dia akan betulkan, dan kita akan mendapatkan semua mendapat hasil. Okey. Baik, jadi itu pandangan saya. Ya, okey, menarik pandangan yang kita kongsikan. Tapi saya nak dapat juga pandangan daripada Datuk Dr. Madeline berasaskan daripada apa yang disebut oleh kajian yang dibuat oleh MTM itu sendiri. Sejauh mana betul ataupun mana tepat ataupun tidak tepatnya kajian tersebut, dan apa yang boleh dilihat secara serius untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas tentang isu yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya seorang penyelidik, saya menghargai penyelidikan yang dilakukan, tak kisah siapa yang buat, dan mereka telah pun menjalankan penyelidikan dan mereka mendapati hasil kajian yang dikatakan memang tidak ada kesan banyak ya. Cuma bila disebut tadi yang kesan dekat US tu memang pandangan biasanya berbeza. Ada yang kata ada kesan, ada yang kata tak ada kesan, dan ini penyelidikan. Tapi apa yang saya ingin sebutkan, COVID-19 ini, COVID-19 ini perlu diambil perkiraan dalam kita membicarakan tentang ni, sebab kesan COVID-19 ini sangat ketara sangat terhadap isi rumah dan juga terhadap perniagaan. Jadi bagi saya penyelesaiannya bukan
bila kita kaitkan lagi dengan kos harga barangan tadi, saya sebutkan sekali lagi bahawa isu ini perlu ditangani. Dia tidak boleh perlu hanya menaikkan harga. Sebab kalau kita buat kajian di Malaysia, negara pun ada yang dipanggil living wage, upah yang memadai untuk orang hidup. Jadi adakah tadi yang disebutkan boleh tak ada orang berkata boleh tak upah minimum ini menyelesaikan masalah kemiskinan? Ada kajian yang mengatakan boleh, ada kajian yang mengatakan tak boleh. Sebab ramai yang akan tersasar di situ, macam tadi yang disebutkan ialah golongan yang menerima ni kebanyakannya satu keupayaan berbelanja dia, purchasing power dia, kuasa beli dia tidak sebesar kalau you naikkan. Sebenarnya orang yang banyak kuasa besar ni sebenarnya M40 ke atas. So sekali dia berbelanja tu. Tapi ini tidak menafikan kepentingan mereka. Tapi maksudnya kenaikan upah minimum ini kurang berupaya untuk menyelesaikan kemiskinan. Sebab garis kemiskinan di Malaysia ialah 2280 kan macam tu Sedangkan upah minimum baru nak dinaikkan ke 1,500. Jadi yang saya khawatir lebih kepada kesan ini tadi disebut price effect. Walaupun dikatakan angkanya kecil, tetapi nanti yang terkenanya walaupun kenaikan 100 tu dikatakan tidak sebesar, tetapi bagi pendapatan rendah ini sangat besar. Jadi penyelesaian menaikkan harga barangan katanya tak adalah, kesan dia tak banyak sangat. Bagi saya kesan dia amat besar bagi golongan, sebab dia escalate tau. Bagi orang berpendapatan rendah, kenaikan RM50 itu sangat besar kalau gaji dia pendapatan dia cuma 200. Tetapi kalau M40 gaji 8,000 5,000 kan, naik RM20 tu tidak terkesan sangat. Jadi itu yang kita khawatiri. Kesan harga, price effect. Kedua, kesan substitution, di mana majikan disebabkan desakan tadi, might as well saya beli je mesin, saya gantikan. Dan satu lagi, kita akan beralih ke industri yang dikatakan kita perlu akan disebabkan oleh, kalau benar dia berterusan, saudara tadi ada menyebut, saya setuju juga bila dikatakan setakat kita ni adalah pembekal kepada pasaran antarabangsa. Jadi kita tidaklah seharusnya menjadi apa kata orang mengikut telunjuk antarabangsa. Tetapi kita juga perlu ingat isu persaingan ini sangat penting sebab masalah Malaysia, kita masih lagi nak bersaing atas dasar buruh. And yet kalau kita tengok kalau kita tengok yang graduan kita, majoriti graduan kita masih lagi tidak dapat bekerja, dan khususnya di zaman Covid ini, dan mereka menerima gaji puratanya 1,000 hingga 1,500. Bila Datuk Madeline sebut soal ini pun satu isu yang penting juga diberi perhatian yang serius. Datuk Samsudin tadi menyebut bahawa kita terlalu banyak bergantung sebenarnya kepada foreign workers, dan kalau gaji minima ini dinaikkan, yang akan mendapat advantage adalah foreign workers yang bekerja di negara kita ini. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan, Datuk, kalau kita menaikkan gaji minima ini kepada 1,500, apakah dapat kita memenuhi seperti apa yang disebut oleh Datuk Madeline tadi untuk menarik anak-anak tempatan kita untuk bekerja dalam golongan itu? Saya pasti walaupun kita naikkan gaji minima kepada 1,500, anak-anak tempatan tak akan tertarik untuk membuat kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh pekerja asing. Jadi isu ini adalah lebih besar lagi, dan pada saya kita tidak boleh menggunakan gaji minima untuk sebenarnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan kita tak boleh juga menggunakan gaji minima untuk menarik pekerja tempatan bekerja di sektor-sektor yang kita tahu bahawa mereka tak akan masuk. Jadi pada saya lah ada yang lebih besar yang harus kita lakukan. Sebagai contohlah, kalau kita kata, bukan saya kata nak pandang rendah kepada pengawal keselamatan, bukan tapi kalau kita kata kita tak nak gunakan perkataan pengawal keselamatan lagi, tapi kita gunakan polis bantuan, gaji agak serupa juga. Tapi kalau kita lihat polis bantuan ni 100% adalah pekerja tempatan. Kalau kita lihat di banyak tempat-tempat GLC dan sebagainya, mereka menggunakan polis bantuan. Jadi of course polis bantuan ni dia punya status taraf sosialnya juga tinggi kalau dibandingkan dengan pengawal keselamatan. Jadi saya sebenarnya lebih gemar kalau kita menyenamakan semula kerja-kerja yang sedia ada ini, supaya kita menarik lebih ramai pekerja tempatan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Jadi
pada akhirnya kita akan boleh kurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Saya tidak katakan bahawa kita bergantung sangat kepada pekerja asing pada masa ini. Dalam RMK 12 kita kata kehadiran pekerja asing ini hendaklah dihadkan tidak melebihi daripada 15% daripada pekerja keseluruhannya di Malaysia. Tetapi pada masa ini kalau kita lihat, kita ada 1.1 juta pekerja asing yang sah. Jadi 1.1 juta itu daripada keseluruhan pekerja adalah kira-kira 8% saja. Jadi kita jauh lebih rendah daripada apa yang disasarkan di bawah RMK 12. Jadi di situ saya rasa adalah tidak tepat kalau kita katakan bahawa kita mahu untuk bergantung kepada pekerja asing supaya kita dapat mengurangkan kos. Pekerja asing bukan murah lagi. Saya rasakan kerana saya pasti kita tahu bahawa kita harus menanggung the zero cost recruitment. Bermakna kalau katakan di Bangladesh dikatakan bahawa untuk pekerja Bangladesh itu datang ke Malaysia, kosnya adalah katakan 15,000 hingga 20,000. Jadi majikan di Malaysia terpaksa bayar kos berkenaan because kita ada zero cost recruitment. Itu di sana. Di sini pun kita akan kena bayar lagi about say 10,000. Jadi semuanya 20,000, 30,000 ya. Jadi kita pun tahu baru-baru ni ada banyak keresahan kerana kalau kita nak ambil maid ataupun bantu rumah daripada Indonesia sebagai contoh, kosnya boleh mencecah sehingga 25,000. Ya, jadi sebenarnya memanglah kita tidak harus bergantung kepada pekerja asing. Kita boleh sebenarnya membuat perancangan bagaimana kita boleh menarik pekerja tempatan untuk mengisi ruang-ruang yang ada ni untuk kita menggunakan mereka supaya kita dapat sebenarnya pada akhirnya retain wang kita dalam negara untuk merancakkan lagi ekonomi kita. Okey, barangkali MTM sekali lagi ada pandangan yang tersendiri kalau kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Syamsuddin dan juga Datuk Dr. Madeline. Silakan tuan. Terima kasih. Pandangan saya ada of course beberapa pandangan. Masalahnya kebanyakan yang tak suka sangat minimum wage ni pada pandangan kami adalah golongan yang mengeksport. Tak semestinya semua peniaga. Sebab saya pun peniaga juga. Saya pun employer juga. Dan saya juga akan terkesan. Tapi kesan yang lebih besar apabila rakyat mempunyai kemampuan untuk berbelanja lebih-lebih. Ini adalah satu strategi untuk meningkatkan consumption, meningkatkan dan insyaAllah dan lebih banyak lagi boleh lahir dan lebih merancakkan lagi bagaimana mereka untuk berbelanja. Dan ini pandangan dia. Sebab kita pun dah ada data. Datuk Madeline cakap tak ada data. Living wage tu bukan saya yang bagi. Bukan negara yang bagi. Sampai bila kita nak melihat ni sebagai data dan tidak berusaha untuk cepat mencapai kerana rakyat sedang merana bukan kerana gaji kita banyak pergi dekat pekerja asing, tapi kita membenarkan pekerja asing menikmati gaji yang paling rendah itu. Jadi pandangan saya, pandangan MTM, kita perlu mengakui bahawa kita perlu menerima hakikat bahawa tidak boleh lagi kita biarkan keadaan ini berlaku kerana ia mempunyai kesan lebih teruk kepada kita. Dan kalau ada yang merasakan price effect, itu adalah isu dan itu adalah isu lain. Itu adalah isu pencatutan. So kita kena pastikan Akta Anti-Profiteering Act dan berbagai akta-akta yang sesuai untuk mengurangkan bagaimana mereka yang peniaga-peniaga besar ini untuk mengambil kesempatan kepada dasar untuk meningkatkan gaji. Dan saya setuju dengan pandangan bahawa ia tidak semestinya memberi kesan kepada M40. Memang kita mengharapkan akan ada kesan apabila gaji minima dinaikkan, dia akan memberi kesan secara domino effect. Jadi tapi ia tidak menjamin ia berlaku. Jadi saya mencadangkan satu pemahaman yang lebih holistik, dasar yang lebih holistik untuk memastikan semua peringkat gaji dapat ditingkatkan dengan kaedah berkala dan strategik yang menyokong dasar-dasar kerajaan yang untuk memastikan kurangnya pekerja asing, meningkatkan penggunaan teknologi dan sebagainya. Kalau tidak, kita sampai bila kalau kita nak berlumba-lumba untuk memastikan labor kita rendah, dan kita dah maksud kita pindah factory kita Bangladesh, pindah factory kita kat China pun minimum wage dia lagi tinggi daripada kita. Greater Jakarta pun minimum wage tinggi daripada kita. Mungkin kita pindah kat Jakarta kot semua nak murah semua. Jadi kita nak tolong siapa? Kita nak tolong negara kita, rakyat kita, ataupun beberapa peniaga
untuk memastikan keuntungan mereka di tahap maksimal atas kudrat rakyat yang terkesan. Kalau orang kata rakyat Malaysia tak nak kerja sebab susah, pekerja e-hailing kita kerja 9 pagi sampai 9 malam untuk dapat 3-4 ribu. Diorang kerja kuat. Diorang akan buat apa saja untuk mendapatkan cukup kewangan untuk isi rumah mereka. Tapi keadaan dalam sektor-sektor formal tidak mengizinkan mereka untuk mendapat seperti demikian. Gaji engineer kita pun masih rendah. So kalau kita boleh adjust, dan insya-Allah pandangan kami pasaran akan adjust dan terus bergerak, dan ini adalah tujuan yang kita rasa perlu diambil maklum, dan saya percaya kerajaan dah buat kajian. Kalau ikut kajian HR, sepatutnya kita punya gaji ni lagi tinggi. Bukan 1,500, patut 1,800 dah naik dah ikut. Jadi ini pun saya fikir kerajaan agak gentle. Last time kita naik banyak, 500, tak silap saya, 50%. Kali ni kita naik sikit je. Jadi saya sokong 100%. Bukan majikan yang kerajaan kena ikut kehendak majikan. Kerajaan kena pentingkan kesan yang lebih besar. What is the lesser evil? Apa kesan positif pada rakyat? Apa kesan positif pada perbelanjaan rakyat dan bagaimana ia boleh menggerakkan. Dan saya setuju perlu ada penambahan baikan dari segi memastikan golongan-golongan PKS tidak terkesan, dan saya boleh sokong kalau ada cara dengan IMF untuk pastikan ada subsidi upah yang diteruskan untuk sektor-sektor tertentu untuk membantu mengurangkan tekanan peniaga-peniaga yang sudah kita semua tahu terkesan akibat pandemik, banjir dan sebagainya. Okey, baik. Nanti kita akan dapatkan pandangan daripada MEF daripada apa yang disebut oleh rakan kita di M10. Tapi apapun, kita berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saya lagi bersama kami, Ruang Bicara Bahas yang kami bawakan kepada anda tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi. Baik, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Bahas ini. Kita masih lagi bercakap tentang kos sara hidup naik, gaji masih sama, sampai bila. Tadi menarik apa ni Datuk Samsudin, kenyataan yang dikeluarkan oleh M10 sendiri daripada kajian dan juga pandangan mereka. Ya. Tetapi dia ingin mendapat perhatian daripada MEF sendirilah. Apa yang perlu dilakukan ketika ini sebenarnya? Apa solusinya supaya semuanya akan mendapat apa yang kita panggil sebagai win-win situation sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat tentang bagaimana kedua-dua pekerja dan majikan dapat keadaan yang menang-menang, kita tahu bahawa kita tak boleh berterusan bergantung kepada pekerja asing. Kita harus meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja tempatan, dan bukan sahaja kemahiran ditingkatkan, tetapi kemahiran berkenaan hendaklah disijilkan. Ini satu perkara yang kita rasa bahawa kita masih lagi terkebelakang, kerana kalau kita katakan tentang pekerja mahir kita sekarang ni pun masih kurang daripada 30%. Walhal kita mahu menuju kepada negara maju. Dan negara maju biasanya pekerja mahir yang disijilkan itu adalah mencecah kepada 50% dan lebih sebenarnya, ya. Dan ini saya rasakan adalah amat perlu untuk kita dengan cepat menyijilkan kemahiran pekerja-pekerja kita. Saya pernah berbincang dengan menteri yang terdahulu mengatakan bahawa kita memerlukan kira-kira 3 bilion ringgit untuk menyijilkan semua kemahiran pekerja kita. Tetapi malangnya masa itu kita tak ada dana untuk berbuat demikian, dan saya masih percaya bahawa kita harus menuju kepada perkara berkenaan, ya. Dan bila pekerja kita mempunyai kemahiran yang disijilkan, sudah tentu mereka lebih bersedia untuk menangani mesin-mesin yang lebih canggih, mesin-mesin yang automated dan sebagainya. Dan di sini bila kita tahu bahawa pekerja kita telah mahir dan disijilkan, majikan boleh sebenarnya membawa masuk mesin-mesin yang lebih canggih. Tetapi of course kita harus faham bahawa di Malaysia ni kebanyakan majikan-majikan adalah majikan kecil.
lebih pada 98% adalah majikan kecil. Dan yang majoritinya adalah majikan-majikan mikro. Mikro itu bermakna mereka ada pekerja 4 dan kurang. Jadi mereka ini harus dibimbing, diberikan dana yang sewajarnya supaya mereka dapat membawa teknologi-teknologi yang lebih canggih. Ya. Dan bila ini berlaku sebenarnya, kita ada pekerja yang lebih mahir, kita ada majikan yang mahu membawa masuk mesin-mesin yang lebih canggih, produktiviti kita akan lebih tinggi. Jadi bila produktiviti kita tinggi, kita tak payah cakap pun gaji minima. Jadi kita akan share ataupun berkongsi keuntungan yang kita ada itu daripada peningkatan produktiviti. Jadi bila kita share peningkatan produktiviti itu dengan pekerja dan juga majikan, jadi majikan tidak akan merasa terbeban dengan sebarang peningkatan kos kerana ianya adalah self-paying sebenarnya, ya. Jadi saya harapkan agar kita akan menuju kepada arah itu sebenarnya, ya. Jadi saya rasakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita menuju ke arah itu, dan sekarang ni pun kita tahu bahawa kerajaan telah cuba untuk menggalakkan majikan-majikan dan juga pekerja meningkatkan ke arah automation sebenarnya, ya, supaya kita lebih produktif sebenarnya. Jadi kalau kita tidak begitu produktif tetapi kita mahukan gaji yang lebih tinggi, jadi majikan kata saya tak mampu untuk berbuat demikian. Ya, jadi kalau dia punya peningkatan upah, saya tak kata penuh gaji tapi upah pendapatan, ya. Pendapatan itu boleh ditingkatkan dengan perkongsian dan menikmati hasil produktiviti berkenaan sebenarnya. Maka ni Dr. Madeline, ya, ada sesuatu yang ingin anda tambah dalam isu ini sebenarnya. Apa lagi yang perlu kita lihat sebenarnya? Betul, ya, kalau kita lihat, saya suka dengan yang dikatakan perkongsian tadi. Sebab ada pandangan yang mengatakan, ya, khususnya semasa COVID ini, ada setengah syarikat tu membuat keuntungan sampai 200%. Kenapa tidak digunakan benda tu melebihi apa yang disebut tadi? Bukan saja gaji minimum, dikongsikan hasil itu. Because adalah 1-2 syarikat yang kita sedia maklum, kan, and yet masalah pekerja dia masih lagi masalah macam cerita lama. Jadi saya rasa kita perlu ada kejujuran, dan saya juga ingin merujuk pada apa yang disebut MTEM tadi, bila dia kata sebenarnya kita sekarang berbincang adakah gaji minimum yang disebutkan dia tadi sebenarnya gaji untuk semua peringkat. Sebenarnya memang kalau kita lihat, ya, dari segi upah memang kita masih lagi rendah macam saya sebut tadi, sebab Bank Negara dan juga KWSP pernah mencadangkan apakah upah wajar untuk seseorang yang tidak ada keluarga. Dia melebihi berapa ribu, 2,000 lebih saya rasa, dia letakkan. Sebab apa yang berlaku sekarang, kita menggunakan satu garis saja. So Bank Negara pernah menggunakan living wage tu satu untuk seseorang, lepas tu satu untuk yang ada keluarga, isteri dia, yang satu lagi ada anak dia, dan satu untuk golongan tua. Jadi sebenarnya yang isu yang kita bincangkan hari ini ialah saya lebih nak melihat bahawa upah minimum tu sebenarnya bagi saya yang penting ialah supaya rakyat Malaysia sebenarnya macam Datuk katakan, produktiviti tu kita perlu tingkatkan. Bagaimana nak meningkatkan produktiviti tu? Perlu kita beri keutamaan, dan gaji atau upah bagi semua kategori, bukan saja yang paling rendah, sebab upah minimum is the lowest. The lowest, maknanya mereka yang berada di kategori yang paling rendah. Tapi kenapa tidak yang paling tinggi? Walaupun disebut tadi tentang e-hailing, mereka yang terlibat, because ganjaran itu sangat tinggi. They don't mind working there, but they are not receiving minimum wage, kan, Datuk, kan? So jadi maknanya, kalau betul apa yang dikatakan, kalaulah kita menuju ke arah digitalisasi, dan kerajaan sekarang all out, digitalization, automation, especially selepas COVID-19 punya ni, maka saya rasa isu upah minimum ini bukan lagi isu yang dibincang hampir setiap tahun, tapi secara otomatis seperti yang dikatakan tadi, dengan peningkatan produktiviti ini, maka kita lihat bahawa majikan akan bersedia. Dia kata there's no problem, because as rightly mentioned, sebab dia kata hasil yang diperolehi itu secara tidak langsung atau secara langsung membiayai kos yang dipaksa yang dikatakan ditanggung. Jadi dia tidak melihat lagi itu yang membebankan, tetapi sesuatu yang lebih menggalakkan syarikat itu untuk menarik pekerja, tetapi bukan pekerja
di kategori itu. Tapi yang dikatakan ialah these are knowledge workers. Okey. Encik Ahmad Yazid, saya tahu anda juga tadi sedang meneliti apa saja kenyataan yang dibuat oleh kedua-dua tetamu saya yang berada di studio. Sudah pun senyum saja Mak Yazid. Jadi, apa pandangan anda sekarang ini? Saya nak tanya satu persoalan yang penting jugalah kepada tuan ya. Kalaulah kata gaji minimum 1,500 itu dilihat akan membebankan majikan, tetapi kenaikan masih perlu dilakukan. Agaknya berapa jumlah yang mungkin MTM melihat adalah logik sebenarnya dalam situasi ekonomi dan kehidupan ketika ini? Okey. Terima kasih Tuan. Kalau ikut logik, kalau ikut kajian, sudah pasti ia lebih tinggi. Saya bagi contoh. Living Wage Bank Negara Malaysia mengatakan di Kuala Lumpur, single adult memerlukan 2,700. 2,700. Siapa berbanyak orang kerja di bawah 2,700? Berapa peratus? Jadi kalau ikut yang wajar, sepatutnya ia subjektif kepada lokasi di mana mereka berada. Jadi saya setuju dengan sedikit kerisauan Datuk Syamsuddin tentang kesan kepada mereka. Dan saya pernah buat kenyataan sebelum ini bahawa mungkin minimum wage ni kita boleh buat beberapa pengecualian untuk sektor-sektor tertentu yang di mana terlampau sukar untuk melakukan transformasi automation, digitalization dengan kadar yang segera. Contohnya dari sektor-sektor peladangan, komoditi dan sebagainya. Tetapi ia tidak boleh dijadikan alasan untuk memastikan yang lain juga perlu kekal rendah. Jadi jawapan soalan pertama tu, sepatutnya kita mencapai hampir 1,800 tahun depan kalau ikut apa yang diperlukan, dan ia perlu ditingkatkan tahun demi tahun, dan ia adalah satu kaedah perancangan yang telah dikongsikan oleh kepada semua pihak, semua pemegang taruh. Untuk pengetahuan semua, cadangan 1,005 ni bukan cadangan bukan cadangan Persatuan Pekerja, adalah cadangan NTUC yang disokong oleh Kementerian Sumber Manusia. Sudah pasti Kementerian Sumber Manusia mempunyai data-data untuk menunjukkan perkara ini boleh dilakukan. Itu nombor yang pertama. Yang kedua, saya nak petik isu perkongsian antara majikan pekerja. Saya setuju, saya pun seorang majikan, dan saya rasa perlu ini adalah satu budaya yang sihat. Namun kita semua sedar rasio CE GDP Malaysia adalah paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Menunjukkan bahawa tauke-tauke kita menyimpan kebanyakan daripada keuntungan dan tidak berkongsi melalui gaji. Kerana ini adalah khas kerana kita tidak ada bargaining power. Pekerja tak ada bargaining power. Seperti di negara-negara Skandinavia, tak silap saya, mereka tidak ada gaji minima. Tapi mereka ada unionization yang cukup besar. Jadi pekerja dengan majikan bekerjasama dalam satu struktur yang formal untuk memastikan apa yang sesuai, apa yang patut. Dan ini menyebabkan lebih produktif sebab mereka dihargai dan majikan juga mendapat kualiti yang diperlukan untuk menghasilkan apa yang diperlukan. Jadi tapi kita tak ada. Sebab tu terpaksa guna minimum wage dahulu. Kalau sekarang ni tak ada bargaining power untuk pihak pekerja. Itu realiti dia. Nombor dua, saya setuju dengan idea Datuk Syamsuddin tentang kita kena revamp bagaimana kita menghasilkan pekerja. Mungkin cadangan saya adalah perlu kita kaji semula kaedah apprenticeship, sistem perantis bagaimana dijadikan di Jerman, di mana kita boleh pastikan semua lepasan-lepasan sekolah yang sesuai, yang tidak mahu dan tidak layak untuk belajar degree diploma boleh diserapkan dalam sektor pekerjaan yang tertentu mengikut skill yang mereka minati, dan mereka boleh disijilkan serta-merta dan mereka tidak perlu gaji yang besar. Dan mereka boleh dilatih, dan ia akan membantu kita mengisi kelompongan dari segi skill, keperluan pekerja-pekerja yang mempunyai skill yang tinggi yang diperlukan oleh syarikat-syarikat dan majikan-majikan. Dan ia juga akan memastikan membolehkan kita merancang teknologi apa yang perlu bawa, skill apa yang perlu kita bina. Jadi kita dapat
merancang bagaimana untuk melonjakkan kualiti industri kita dari segi digitalization, automation dan sebagainya. Jadi saya rasa itu. Dan last kali saya nak highlight, ramai mengatakan wages productivity tak naik, macam mana? Ini kajian yang ditunjukkan sejak 90-an tidak ada kaitan bahawa kalau wage kita wage yang tinggi tidak menjamin produktif meningkat, baru wage meningkat. Saya rasa benda tu tak selari. Kita boleh, maksud saya, kita tidak boleh menggunakan hujah itu bahawa produktiviti tak tingkat sebab tu wage tak boleh naik. It doesn't work that way. Kita kena pastikan apa yang perlu untuk pihak pekerja yang memungkinkan dia bekerja keras, dan lepas tu barulah kita boleh fokus kepada isu-isu produktiviti, apa yang diperlukan, skill apa yang diperlukan dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan sentiasa akan ada forum sebegini setiap tahun untuk justify bagaimana untuk memastikan gaji minimum tetap rendah untuk beberapa tahun lagi. Okey. Terima kasih Encik Ahmad Yazid. Masa mencemburui kita sebenarnya Datuk Syamsuddin dan juga Datuk Dr. Madeline. Jadi saya bagi masa jugalah 2 minit sepanjangnya habis je 2 minit untuk Datuk Syamsuddin menyatakan sesuatu. Saya cuma tak begitu bersetuju dengan apa yang nyatakan oleh Encik Yazid, mengatakan bahawa kita bayar gaji tinggi dulu, lepas tu barulah kita lihat tentang produktiviti. Malangnya dalam perniagaan bukan begitu caranya. Dalam perniagaan kita harus adakan dahulu produktiviti yang lebih tinggi, barulah kita lihat apakah imbuhan yang akan kita beri kepada pekerja. Tetapi apa yang penting untuk kita move forward adalah, saya rasa kita harus ada keberanian untuk membuat sesuatu yang berlainan. Bukan dengan gaji minima, bukan dengan isu just meningkatkan gaji, tetapi saya rasa kita lebih melihat kepada di manakah kedudukan kita dari segi competitiveness, daya saing kita, supaya pada akhirnya kita dapat sebenarnya menarik lebih banyak pelabur ke negara kita, menarik lebih ramai pelabur dalam negeri untuk melabur dalam negara kita, kerana kita tahu bahawa sekarang ni competition ataupun persaingan daripada negara-negara ASEAN itu adalah hebat sebenarnya. Betul. Dengan peningkatan ekonomi Vietnam, ekonomi Indonesia dan ekonomi Cambodia sebagainya. Jadi kita harus memastikan bahawa perniagaan di Malaysia ini akan dapat berdaya saing dan bertahan lama, dan kita harus juga ingat bahawa perniagaan kita di peringkat antarabangsa itu adalah terlalu sensitif dengan isu-isu pricing. Peningkatan harga daripada Malaysia yang sedikit sahaja memungkinkan pasaran kita di pasaran antarabangsa itu terlepas, ya. Jadi kita harus faham bahawa pada masa ini kita harus sebenarnya bersedia untuk memulihkan ekonomi kita supaya kita dapat sebenarnya menampung lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita ada sekarang ini, supaya kita tidak mengalami pengangguran yang lebih tinggi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Syamsuddin. Minta maaf kepada Datuk Dr. Madeline. Masa begitu mencemburui kita sebenarnya. Dan terima kasih kepada Encik Ahmad Yazid Osman yang juga sudi bersama kita di ruang bicara bahas ini. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bincangkan, tapi insya-Allah di masa-masa yang akan datang isu yang sama juga akan kita bawa, dan kita mungkin juga akan mendapat pandangan-pandangan berbeza dari pelbagai pihak. Terima kasih kepada anda yang merupakan perhatian bersama kami di ruang bicara bahas ini, dan ruang bicara bahas akan terus berbahas bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.